Alhamdulillah tahun ini nampaknya kerajaan Arab Saudi telah memberikan sedikit keistimewaan. Betul. 60,000 jemaah haji yang terpilih dan mereka yang berada di sana juga antaranya yang sangat istimewa apatah lagi pada hari ini, Hari Arafah ini, dan kita ingin bertanyakan khabar dari Tanah Suci, salah seorang rakyat Malaysia yang sangat istimewa, yang sangat pasti dicemburui lah kan. Ya, benar. Ya, antara 263 warga negara Malaysia yang sedia ada di dalam negara ataupun Arab Saudi dipilih untuk mengerjakan ibadah haji pada tahun ini. Kita nak bersama dengan tetamu kita Yusram Yusof yang kini berada di Mina. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa khabar Yusram? Apa khabar? Ya. Alhamdulillah. Pukul 3 pagi sini. Pukul berapa? 3 pagi? 3.9. Allah Akbar. 3.9 pagi. Ya. Okay. Yusram berasal dari Sabah ya? Sana. Betul. Ya, mungkin boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan sekarang ni sebenarnya bagaimana keadaan di sana pada ketika ini, Yusram? Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Keadaan ketika ini kami berada di Mina, semua jemaah yang mendapat peluang buat haji sedang berada di Mina untuk menanti dalam tempoh 2-3 jam lagi untuk bermula pergerakan ke Arafah, iaitu sekitar 15 minit daripada Mina, about 15 km lah jarak dia ke Arafah. Dan pergerakan bermula selepas sembahyang subuh sebentar lagi dalam 2 jam mengikut grup yang telah ditetapkan oleh penganjur, iaitu pihak kerajaan Saudi Arabia. Yusram, okey, bila mengerjakan ibadah haji dalam keadaan pandemik begini kan, apa sebab Yusram pun pernah mengerjakan ibadah haji pada 2014 ke? Jadi pastinya banyak sangat perbezaannya. Kita nak melihat bagaimana kerajaan Arab Saudi menguruskan para jemaah ini ketika pandemik ini. Mungkin Yusram sendiri dah melaluinya kan sejak semalam, mungkin boleh berkongsi dengan kami. Okey. Keadaan dia sangat berbeza. Memang keadaan normal dengan keadaan pandemik adalah kedua-dua yang sangat drastik, sangat kontras ni perbezaan dia, yang mana jumlah biasa pengalaman saya dulu seramai 2 ke 3 juta jemaah haji pada tahun ini cuma 60,000 dan semua jemaah ini adalah mereka yang memang dah tinggal di Saudi Arabia. Jadi keadaan dia itu cukup tenang actually dengan keadaan social distancing yang agak ketat dan juga kesemuanya adalah teratur lah dan sistematik, di mana pihak kerajaan Saudi Arabia cukup bagus dalam pengendalian ini, dan kami mempunyai masa dan ruang untuk beribadah tanpa perlu beresak-esak lah seperti sebelum ini. Ya, sangat tenang bila awak cakap macam tu kan. Dan kita nampaklah ketenangan yang awak cuba sampaikan ini. Yusram, apa sebenarnya antara SOP yang paling ketara lah yang boleh kita lihat, sebab yalah kita faham awak memakai pelitup muka. Selain daripada itu kan, apa lagi SOP yang diarahkan untuk ikut? Sebagai contoh, mungkin saya boleh tunjuk sedikit. Ini keadaan ruang untuk berjalan kaki untuk masuk ke bilik. Nampak di situ suasana dia agak tenang pukul 3.10 pagi. Ini penempatan bagaimana, hotel lah ataupun penempatan kemah? Okey, ini adalah kemah sedia ada yang ada di Mina. Yang kemah sedia ada cuma ditambah baik, yang mana setiap kemah cuma menempatkan antara 4, 8 dan 12 jemaah haji. Dan disediakan dengan jarak yang agak distant jugalah antara satu katil ke satu katil, dalam 1.5 meter lah 1.5 jarak meter dia. Betul. Dan selain daripada itu, contoh setiap tempat juga ada disediakan surau, dan surau juga cuma menempatkan minima untuk satu-satu masa lah untuk jemaah untuk beribadah dalam surau yang disediakan di setiap kemah. Kemah ini kemah sedia ada yang ada di Mina. Jadi cuma jumlah jemaah itu agak kurang lah. Begitu juga difahamkan, ada juga kami baca dikabarkan sesebuah bas yang membawa jemaah pun, satu bas tu dihadkan jumlah yang sangat sikit ya. Ya, betul. Contoh satu bas biasa boleh memuatkan 40 orang, cuma sebahagian je, cuma separuh dalam 20. Contoh bas saya semalam, cuma 20 orang jemaah untuk grup kami sahaja. Ya.
Okey. Yusram, apa khabarnya rakyat Malaysia ni, jemaah haji Malaysia di sana? Adakah kalian berjumpa bersama-sama dalam satu grup tu? Okey, memang terdapat jemaah-jemaah Malaysia yang ikut grup yang lain kerana semasa permohonan ni dia terbuka. Kerajaan Saudi buka peluang pada semua yang pekerja yang duduk di Saudi Arabia, termasuk penduduk tempatan dan juga penduduk luar negara. Jadi tidak ada perbezaan semasa kita mohon. Jadi mohon tu kita semuanya online, sangat sistematik. Kita pilih mana ejen dan pakej yang kita nak, dan apabila keputusan diumumkan, kita akan pergi mengikut ejen yang kita pilih dan kita akan bertemu dengan rakyat-rakyat daripada negara lain. Contoh seperti grup saya dalam 20 orang terdapat rakyat daripada negara China, daripada Malaysia cuma 4 orang, yang selebihnya daripada negara luar. Bila Yusram cakap untuk saya nak tahulah juga. Kita tahu bila kita, sebab dalam semuanya menantikan untuk mengerjakan ibadah haji ini kan pada tahun ini, apatah lagi kita masih lagi dalam keadaan sebegini, dan Yusram antara yang terpilih kan. Perasaan ketika itu bila dapat keputusan bagaimana, kita tahu memang gembira, tapi pastinya luar biasa juga perasaan yang dia lalui sebab dalam keadaan sebegini ya Yusram. Betul. Semasa permohonan dibuat tu memanglah kita walaupun dah pernah selama ini, tapi masih berharap juga sebab duduk di Jeddah dan dekat dengan Makkah, so mempunyai harapan yang tinggi, tapi kita berserah. Dan alhamdulillah apabila cek keputusan tu dapat macam cek SPM lah. Perasaan macam SPM tu takut. SPM tu. Seperti dulu-dulu lah, tengok result tu, kita semualah yang kawan-kawan masuk ke sistem, tengok. Alhamdulillah apabila ditawarkan tu agak bersyukurlah sebab ditawarkan, dan ini semua telah ditentukanlah oleh Yang Maha Esa. Ya. Yusram, kami pun tumpang gembiralah apabila mendengar penceritaan awak ni. Mungkin yang terakhirnya Yusram boleh nanti nak wukuf di Arafah ni kan. Nak wukuf dah. Mungkin kita pun tak nak ganggu sangat Yusram. Mungkin yang terakhirnya boleh berikan sedikit harapan dan mungkin penceritaan kerinduan itu kepada rakyat Malaysia ni, sebab kami hanya boleh menyaksikan saja Yusram sama jemaah haji Malaysia sana. Okey, secara ringkas apa yang saya boleh simpulkan ini, cuma doa yang saya dapat sampaikan, doa kecil daripada saya ni untuk negara kita bebas daripada pandemik ini. Semoga semua pemimpin-pemimpin kita dapat menghadapi cabaran ini, frontliners juga semualah. Semoga kita dapat tabah, dan cuma doa yang kita dapat sampaikanlah kepada Yang Maha Esa, semoga insya-Allah tahun-tahun akan datang akan dibuka lagi haji ini untuk rakyat Malaysia untuk datang ke sini selepas 2 tahun tidak dapat menunaikan fardu haji. InsyaAllah sama-sama kita berdoa. Amin. Doakan untuk kami semualah sebenarnya di Malaysia ini. Ya, insya-Allah. Terima kasih Yusram. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Moga dipermudahkan juga ibadah haji kalian di sana insya-Allah. Amin. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu dia Yusram Yusof, merupakan rakyat Malaysia yang bertugas di sana. Betul. Dan alhamdulillah katanya kan. Betul. Bila kata macam nak tunggu keputusan SPM tu, kita tahu bagaimana debarannya. Dan alhamdulillah pastinya ini kita sebenarnya gembira juga bila mendengar ada 263 warga negara Malaysia yang terpilih. Apatah lagi tahun lepas hanya 8 orang saja warga negara Malaysia yang terpilih kan.